Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Welcome ke sharing session ke siri yang ke-12. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi bersama dalam sharing session siri yang ke-12 ini untuk membicarakan hadis yang ke-11. Kali terakhir kita berjumpa pada 30 Januari kalau tak silap saya, membicarakan hadis yang ke-10. Ala kulli hal, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat diberi peluang, diberi keizinan untuk kita meneruskan pembacaan ataupun huraian hadis serta perkongsian pengajaran-pengajaran daripada hadis 40 Imam Nawawi dari buku Al-Kafi karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi sebelum saya teruskan kepada pembacaan ataupun perkongsian pada malam ini, kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada malam ini, ada eloknya untuk saya minta tolonglah, ada eloknya untuk kita tekan butang like, tekan butang share dan komen hashtag hadis 40 Imam Nawawi, hashtag hadis 40 nombor 40 Imam Nawawi, dan juga satu lagi hashtag sharing session. Boleh mana yang ada lah, mana yang ada kita minta tolong untuk komen sikit, hashtag hadis 40 Imam Nawawi dan juga hashtag sharing session. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, kita pergi kepada bacaan daripada kitab Al-Kafi, syarahan hadis 40 karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Berkata pengarang, qala al-muallifu hafizahullah, hadis yang ke-11, tinggalkan keraguan. Tajuknya tinggalkan keraguan. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda. Beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ringkas sahaja hadisnya. Ada, kalau dalam bahasa Arab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkataan saja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya, tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan padamu kepada yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan, Sunan At-Tirmizi. Jadi kalau kita melihat kembali kepada yang tadi, kita dapat melihat bahawa hadis ini adalah asalnya yang mendengar secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah cucunya, iaitu Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ialah anak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu bersama dengan Sayyidatina Fatimah. Sekejap, saya nak melihat, takut ada setting yang tak bertepatan ni. Sekejap ya.
Okey, tak apa. Saya teruskan dulu. Sekiranya ada masalah, boleh letak di ruangan komen ya. Kita baca dulu biodata ringkas perawi ini Al-Hasan bin Ali. Yang kita sebutkan tadi sebagai anak kepada Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidatina Fatimah. Nama lengkap beliau ialah Abu Muhammad. Abu Muhammad ni adalah kunyah Abu Muhammad. Al-Hasan bin Ali, namanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putera dari puteri beliau Fatimah Zahra dan Raihanatuhu, kesayangan beliau. Orang yang paling mirip wajahnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ni memang terkenal dengan mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, satu hari Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada orang Islam di Madinah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas selesai mengimamkan solat, dia berjalan keluar daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan keluar bersama Sayyidina Ali. Lalu Al-Hasan, dia nampak Al-Hasan sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain. Abu Bakar lalu mendukung Hasan, ambil Hasan, dukung dia, lalu berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, anak ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mirip dengan Sayyidina Ali. Sampai begitu sekali Sayyidina Abu Bakar berkata bagaimana miripnya rupa Sayyidina Hasan ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi dengan Sayyidina Ali jauh sikit. Maksudnya kan bahawa miripnya Sayyidina Hasan ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali hanya tertawa mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Daripada sahabat lain pula, Abu Juhaifah beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan bin Ali adalah orang yang paling mirip dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok betapa miripnya rupa Al-Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan lahir pada pertengahan Ramadan tahun 3 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnikkannya dengan lidah beliau dan memberinya nama Al-Hasan. Maksudnya nama Al-Hasan ni adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau adalah putera tertua Ali bin Abi Talib. Ada Al-Hasan dan adiknya Al-Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihinya, sangat mencintainya, memeluknya dan bermain dengannya. Kadang-kala ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud, lalu naik ke atas baginda. Baginda membiarkannya dan memanjangkan sujud kerananya. Dan kadang-kala baginda membawanya naik ke atas mimbar. Dalam hadis sahih yang disebutkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, baginda melihat Al-Hasan dan Husain datang menghampiri dia. Rasulullah berada di atas mimbar sedang berkhutbah, lalu dia nampak Al-Hasan dan Husain menghampirinya. Baginda turun daripada mimbar dan mendukung mereka berdua, lalu membawa keduanya naik ke atas mimbar. Kemudian baginda bersabda, Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia membaca surah At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat 15 yang berbunyi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim, yang bermaksud sesungguhnya hartamu dan anak pinakmu hanyalah cubaan bagimu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu sikap yang patut kita contohi, ya, bagaimana dia meraihkan kanak-kanak, bukan kerana
kanak-kanak itu adalah cucu dia sahaja, tetapi oleh kerana meraihkan fitrah kanak-kanak itu, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menghalau kanak-kanak daripada masjid, malah mendekatkan kanak-kanak ini dengan masjid, supaya kita lihat kesannya kanak-kanak itu tidak jauh daripada masjid, dekat dengan perkara-perkara yang baik, dekat dengan perkara-perkara positif, berasa biasa dengan perkara-perkara yang baik, ibadat-ibadat sering, maknanya mudah dilihat. Maksud yang saya nak katakan kat sini ialah sekiranya seorang itu dah biasa, dia akan lebih dekat. Biasa dengan sesuatu, dia akan lebih dekat dengan perkara tersebut. Sekiranya kita biasa membawa anak-anak kita pergi ke pasar malam, maka dia lebih mesra pasar malam berbanding dengan tempat-tempat lain. Sekiranya kita banyak bawa dia ke pasar malam berbanding tempat-tempat lain. Kalau kita biasa bawa anak-anak kita ke mall-mall, pasar raya yang besar, tiap-tiap hari, seminggu sekali mesti pergi, sudah pastilah orang ni, anak-anak ni lebih mesra dengan lebih mudah pada waktu tuanya, pada waktu remajanya, pada waktu dewasanya akan mudah lagi pergi ke mall berbanding tempat-tempat lain. Begitulah juga dengan masjid. Sekiranya masjid ini diberi galakan untuk anak-anak ini datang, melihat orang sembahyang, melihat orang baca Yasin, melihat orang baca Quran, melihat orang berzikir dan sebagainya, maka itu akan mendekatkan diri mereka ini kepada ibadat-ibadat yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi melihat kepada Rasulullah itu sendiri, ketika mana Rasulullah berkhutbah, berada di atas mimbar, Rasulullah angkat juga budak-budak, pegang, maknanya tidaklah dihalau terus, tidaklah kata apa, menyebabkan budak-budak tu rasa takut, kena marah dan sebagainya, dihalau. Tetapi Rasulullah SAW meraihkan sifat kanak-kanak tu supaya kanak-kanak tu tetap berada di dalam masjid. Cukuplah kelebihan Al-Hasan bin Ali dengan pujian yang Rasulullah SAW berikan kepadanya. Inna bani hadza sayyidun, sesungguhnya anak aku ini, makna cucu aku inilah, cucu aku ini adalah penghulu, pemimpin. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, dan semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar di kalangan orang Islam. Nabi bagi tahu Al-Hasan ni adalah seorang pemimpin sebenarnya. Dia akan menjadi pemimpin. Dan dia akan mendamaikan dua kelompok orang Islam yang besar. Dua kelompok besar orang Islam. Masa ni orang tak nampak lagi bayang-bayang macam mana, tetapi akhirnya orang dapat melihat sendiri, betapa benarnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tu. Memang betul-betul berlaku, benar-benar berlaku apabila Sayyidina Ali ayah kepada Al-Hasan ini wafat akibat dibunuh oleh puak Khawarij. Kemudian orang Islam yang ada di sekeliling pada waktu itu mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah, tetapi selepas 6 bulan untuk kepentingan kesatuan orang Islam, Sayyidina Hasan telah melepaskan jawatan khalifah tersebut untuk diserahkan kepada Muawiyah, khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Jadi inilah benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ni memang seorang pemimpin, dan memang jiwa pemimpin ni sangat besar, bukan sekadar hendakkan kuasa tetapi mendaulatkan Islam dan juga memberi kekuatan kepada orang-orang Islam. Muhammad bin Ishaq berkata, Musawwir Maula Bani Sa'ad bin Bakar menyampaikan kepadaku. Beliau berkata, aku melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdiri di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya Al-Hasan bin Ali. Lalu beliau melaung dengan suara yang kuat,
Wahai sekalian manusia, pada hari ini telah wafat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangisilah pemergiannya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manusia berkumpul menghantar jenazahnya sehingga sampai di perkuburan Baqi' yang penuh sesak dengan orang ramai yang datang menziarahi. Lelaki, wanita dan kanak-kanak menangisi pemergian beliau. Ibnu Udayyah meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya. Al-Hasan wafat ketika usia 47 tahun. Demikianlah yang dikatakan oleh sejumlah para ahli sejarah dan itulah yang lebih benar. Menurut qaul ataupun pendapat masyhur, beliau wafat pada umur 49 tahun. Sementara yang ada yang lain yang mengatakan bahawa beliau wafat pada tahun 50. Minta maaf. Menurut, bukan 40 tahun tadi. Bukan 49 tahun. Menurut qaul atau pendapat yang masyhur, beliau wafat pada tahun 49 Hijrah. Sementara yang lain mengatakan beliau wafat pada tahun 50 Hijrah. Umur memanglah 47 tahun. Tetapi pada tahun berapa yang dia meninggal tu. Jadi itu sedikit biodata berkaitan dengan Sayyidina Hasan bin Ali. Perawi yang meriwayatkan, yang mengambil hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai, kita tengok pula keistimewaan. Keistimewaan hadis ni. Apa istimewanya hadis ni? Hadis ini adalah antara ungkapan pendek tetapi padat daripada Rasulullah SAW. Kita sebut biasa sebut dah sebelum ni, iaitu kita panggil dia Jawami'ul Kalim. Dan juga merupakan antara hikmah-hikmah nabawiyah yang tinggi. Dan beberapa kalimah sahaja baginda telah dapat meletakkan satu kaedah yang besar dalam agama Islam, iaitu meninggalkan perkara syubhat serta beriltizam dengan yang halal. Itu keistimewaan hadis ni. Adapun ulasan ulama berkaitan dengan hadis ini, ulama dan hadis ini. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut hadis ini adalah salah satu daripada kaedah besar yang terdapat dalam Islam dan salah satu asas kepada persoalan wara' yang menjadi dasar bagi orang yang bertakwa dan merupakan penyelamat daripada kegelapan syak dan waham yang menghalang daripada cahaya keyakinan. Jadi, walaupun hadis ni kita sebut ada beberapa perkataan saja tadi, 7 perkataan, tetapi dia membina satu kaedah yang besar dalam kita memahami wara', dalam kita memahami takwa dan dalam kita memahami perkara menghindari perkara syak dan waham serta perkara-perkara yang menghalang daripada keyakinan. Besar. Inilah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melafazkan perkataan ini, walaupun ringkas tetapi amat bermakna. Yang kita sebut tadi Jawami'ul Kalim ataupun Jami'ul Kalim. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap atas hawa nafsunya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan apa yang telah diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia itu, iaitu Muhammad, tidak bercakap atas hawa nafsu dia, atas ikut suka dia, tetapi dia bercakap dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Besar. Sebab itulah walaupun perkataannya ada 7 saja, perkataan pula pendek-pendek. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. 7 je. Saya ulang sekali lagi. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Okay. Ada 7 saja tetapi akan memberi kesan yang besar dan pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis, petunjuk kenabian dan faedah hadis lah. Faedah hadis.
Pertamanya firman Allah Subhanahu wa taala, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran yang datangnya kepada kamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya daripada Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu masuk dalam golongan orang yang ragu-ragu. Jadi, poin yang disampaikan dalam ayat ini ialah kita sebagai orang Islam perlu mengikut Nabi, perlu ikut apa yang telah diarahkan kepada Nabi, iaitu jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Jangan jadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran yang telah Allah SWT tetapkan kepada kita. Apa yang datang daripada Allah adalah satu kebenaran, adalah satu fakta, adalah satu kebaikan. Tetapi kita orang manusia ni banyak ragu-ragu. Tapi kita orang Islam, tidaklah kita boleh ragu-ragu. Imam Asy-Syaukani berkata, ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Memang ayat ini ditujukan kepada Nabi. Namun sebagai kita sebagai umatnya, kita juga diperintahkan untuk tidak menjadi orang yang ragu-ragu. Kerana keraguan seringkali membuatkan jiwa kita mengalami tekanan dan was-was. Ni antara sebab dia. Yelah, kalau kita ni jenis orang yang ragu-ragu, memang setiap perkara ragu-ragu, memanglah serabut hidup kita, memanglah celaru, haru biru dan sebagainya. Sekiranya kita yakin, kita ada ilmu, kita ada maklumat, sudah pastilah kita berada di dalam satu keyakinan, dan bila berada dalam satu keyakinan, hidup kita akan tenang. Kalau buat benda ni kita tak tahu nak buat keputusan apa, syak, ragu, was-was datang kepada kita, kita rasa tak tenang, kita nak buat tak erti dan sebagainya, menyebabkan kita dalam keadaan kedisauan, kita keadaan stres, dalam keadaan yang orang kata apa, penuh dengan tekanan lah. Penuh dengan tekanan. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi kita orang Islam kena yakin, kena ada keyakinan dalam diri kita. Maka selayaknya kita mengambil yang yakin dan membuang perkara yang meragukan. Itu mesej dia. Sekali lagi, tinggalkan semua yang meragukan, baik yang berkenaan dengan perkara dunia ataupun dengan perkara akhirat, dan beralihlah pada sesuatu yang meyakinkan dan tidak meragukan. Itu yang dipesan oleh Imam Asy-Syaukani, mengambil pengajaran daripada surah Al-Baqarah ayat 147 tadi. Tu. Mesejnya apa? Kita kena jadi orang yang yakin, kita kena orang kata apa, hindari daripada menjadi orang yang ragu. Jadi orang yang yakin, jangan jadi orang yang ragu-ragu. Jadi kalau nak jadi yakin ni, kena ada ilmu, kena ada maklumat dan sebagainya. Nak dapat maklumat, nak dapat keyakinan tu mesti ada ilmu, rajin menuntut ilmu, rajin menimba ilmu. Jangan jadi orang yang malas. Jangan jadi orang yang malas. Pengajaran yang kedua pula, Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, maksud hadis ni ialah, tinggalkanlah sesuatu yang menjadikan kamu ragu-ragu, dan gantilah kepada perkara yang tidak meragukan. Banyak benda meragukan. Walaupun dalam di peringkat kita ni, ramai lagi di peringkat orang awam, kita orang awam ni, di tahap nak tinggalkan perkara yang meragukan tu antara halal dan haram. Antara halal dan haram. Jadi kadang-kadang kita ni sampai terbabah ke peringkat ambil benda haram pula. Itu tahap kita. Tapi tahap orang-orang yang soleh, tinggi makam dia, maksudnya dari segi dia menjaga keimanan, kesungguhan dia menjaga iman, menjaga takwa, menjaga diri dia daripada maksiat kepada Allah SWT. Bahkan dalam perkara yang halal pun, dia ada juga jaga-jaga dia tu. Ada juga tahap dia meninggalkan perkara yang halal juga sikit, tetapi pada dia ada keraguan.
bagi dia. Asalnya halal tapi meragukan. Ya. Sebab tu kita kalau fikir, kita di Malaysia sendiri pun, ada orang, kita tak sebut nama lah, tetapi ada orang yang jenis menjual produk. Orang-orang yang founder-founder yang kita tengok dia memang agak banyak duit lah. Sekejap beli ni, sekejap beli ni. Beli jam 23,000, beli kereta juta-juta. Sekejap pergi sini, kejap pergi sini, naik kereta besar dan sebagainya. Show off lagi macam-macam. Ya. Kemudian bukan show off biasa-biasa. Siap orang kata apa? Menzahirkan dia punya keingkaran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bangga pula. Tetapi yang peliknya, barang-barang mereka yang mereka niagakan ni laku. Ya. Laku. Maksudnya ada demand. Walaupun dia dalam keadaan begitu, dia show off tu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia bangga pula dia buat maksiat. Tapi kalau dia menjual barang, ramai lagi orang beli. Tidakkah orang yang membeli ni berasa ragu-ragu apabila dia menyumbang, menyebabkan orang tu lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah dia fikir dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, walaupun dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap dapat duit, dia dapat rezeki, dia melimpah-limpah bagi dia. Kan? Kita ni duk menyokong lah juga. Kan? Sebaik-baiknya kita hindarkan orang-orang yang seperti ini, produk-produk daripada orang yang seperti ini. Kita boleh tengok macam-macam orang jual produk ni lah, buat video tayang gelek-gelek, orang tegur dia pula melenting dan sebagainya. Ini adalah perkara yang jelas menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas menyalahi apa yang telah Islam tetapkan. Kita tidak boleh sokong, beralih daripada perkara yang tidak baik kepada perkara baik. Pilih perkara yang baik, walaupun daripada kita memilih perkara yang tidak baik ni. Kena ingat tu. Jadi kalau ada barang-barang yang orang kata apa, kalau ada barang yang sama tapi pemiliknya, foundernya agak tidak senonoh, kita tinggalkan yang tidak senonoh tu, kita ambil lah yang biasa-biasa ni. Pengajaran yang ketiga pula, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, maknanya hendaklah kamu meninggalkan apa yang kamu syak dan beralih kepada yang kamu tidak ragu-ragu lagi. Ini kembali kepada makna hadis yang keenam, iaitu halal itu nyata dan haram itu nyata. Yang ni kita sebut tadilah. Kalaulah yang ragu-ragu tu antara halal dan haram, jadi kita ambil yang halal dan kita tinggalkan yang haram. Yang syubhat kita tinggalkan juga. Hadis yang keenam, masa kita baca dulu hadis yang keenam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antaranya perkara yang sama-sama. Yang sama-sama tu kita tinggalkan. Halal kita ambil, haram kita tinggalkan. Kan? Jadi itulah macam saya sebut tadi, kalaulah orang awam, orang biasa macam kita ni, memanglah kita akan membezakan antara halal dan haram. Tetapi sekiranya seorang tu dia dah biasa istiqamah dalam menjaga iman dia, menjaga diri dia, menjaga perbuatan dia daripada perkara-perkara ni, dia bukan sekadar pilih antara halal dan haram, tetapi antara halal tu pun dia pilih juga. Pilih mana yang lebih yakin, mana yang tu. Tapi bukan boleh terpakai pada semua lah. Kalau terpakai pada semua akan menyusahkan orang. Jadi untuk orang awam, pilih antara halal dan haram. Pengajaran yang keempat, Islam mengajak manusia supaya membina sesuatu perkara termasuk akidah dan amalan atas keyakinan tanpa syak dan ragu-ragu. Yang ini Islam ajar dalam kita beramal seharian, ibadah kita, kita bina amalan kita tu atas keyakinan, atas yang yakin, tidak boleh syak.
Hal ini menjadikan ulama meletakkan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni maksudnya kaedah fiqh. Asas pembinaan hukum dengan yakin, bukannya syak, waham dan ragu-ragu. Jadi kalau dalam ibadat ni mesti dibina atas keyakinan. Ya. Dalam satu kaedah fiqh disebut al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Banyak lagi orang kata apa, contoh-contoh lain, tapi ni antaranya. Ya. Contohnya, apa maksud al-yaqin la yazulu bisyak? Keyakinan tidak akan boleh dipadamkan oleh syak. Keyakinan tidak boleh dipadamkan, tidak boleh dibatalkan oleh syak. Contohnya seorang tu, dia memang dah berwuduk dah. Dia dah ada wuduk. Kemudian dia syak. Batal ke? Batal dah ke? Tak batal lagi ni. Batal ke wuduk aku ke? Tak batal lagi. Jadi kaedah dalam fiqh, kita ambil yang yakin. Yang yakinnya apa? Memang dah ada wuduk. Cumanya dia syak. Batal ke tak batal? Jadi yang syak ni tidak boleh membatalkan yang yakin tadi. Jadi kita ambil, kita akan menganggap bahawa orang tu tetap berada di dalam keadaan wuduk. Dan dalam keadaan yang terbalik pula, sekiranya seorang tu belum ambil wuduk, seorang tu belum ambil wuduk, tetapi dia pula baru terfikir, rasa macam ambil, ke tak ambil lagi. Jadi dia asalnya tidak berwuduk, tapi dia syak. Jadi dia was-was, ambil ke tak ambil lagi. Jadi yang yakinnya adalah tak ambil lagi, berbanding dengan ambil, kan. Jadi kita ambil yang asal tu, yang yakin tu. Begitulah kedudukannya di dalam fiqh. Kita tetap mengambilkan yakin. Islam ajar macam tu. Begitu juga Nabi SAW sebut, pernah ajar, kalaulah contoh kita rasa dalam perut kita ni rasa tak sedap. Lepas tu kita rasa macam dah terkeluar lah angin ke apa ke, rasa macam terkeluar. Batal tak solat kita, kita nak kata? Tidak terbatal lagi, sehinggalah memang kita rasa nyata bau dah keluar, menunjukkan angin dah keluar, kentut dah keluar. Ataupun kata apa, terdengar bunyi, bunyi kentut. Tapi kalau rasa macam keluar angin, rasa macam keluar angin, tidak boleh. Kita anggap tidak. Nabi sebut apa? Hatta yasma'a sautan. Hatta yasma'a sautan. Dia sampai dia kena dengar bunyi tu, dengar bunyi barulah yakin bahawa solatnya telah terbatal. Kalau tak, jangan keluar daripada solat tersebut. Itu yang dia ajarkan. Jadi itulah antaranya kita sebut sebagai al-yaqin la yazulu bisyak. Pengajaran yang kelima, para ulama mengkategorikan tanggapan seseorang tentang sesuatu perkara kepada 5 bahagian ataupun 5 level lah kita sebut kat sini. Yang pertama ialah ilmu, iaitu mengetahui sesuatu dengan yakin tanpa berubah-ubah dan bertepatan pula dengan keadaannya yang sebenar berdasarkan tanggapan deria akal atau adat kebiasaan sesuatu itu. Yang kedua, zon, iaitu mempercayai sesuatu berdasarkan dalil-dalil yang tertentu tanpa yakin. So, tahap yang atas sekali ialah al-ilm, ada ilmu ataupun yakin. Yang kedua di bawah dia ialah zon, yang mana dia mempercayai sesuatu tetapi masih ada keraguan. Kalau kita nak letak persen juga, yakin ni 100% lah. Zon ni lebih kurang 70%, 80%, tidak kuat lagi. Ya, tidak kuat. Dia ada kecenderungan tapi tidak sepenuh keyakinan lagi. Tahap yang ketiga ialah syak, iaitu tahap mempercayai sesuatu yang tidak iaitu tahap mempercayai sesuatu dan tidak mempercayainya adalah sama. Imam Al-Ghazali mengatakan syak adalah dua kepercayaan yang sebab kedua-duanya adalah sama. Jadi ini katakan
percaya ataupun tak percaya ni sama. 50-50 nak kata. Itu adalah syak. Syak ataupun was-was kita sebut biasa kan. 50-50. Jadi itu adalah syak. Tahap yang pertama ilmu, tahap yang kedua turun bawah sikit zon. Tahap yang ketiga ialah syak 50-50. Tahap yang keempat ialah waham, iaitu tidak mempercayai sesuatu lebih daripada mempercayainya. Ia berlawan dengan zon. Jadi tak percaya lagi banyak daripada percaya. Kalau zon tadi 75, kita ambil 75 lah, mudah. Nak mudah faham. 75 percaya, 25 tidak percaya. Yang ni waham ni 75 tidak percaya, 25 percaya. Gitu tak? Mudah. Tahap yang kelima pula ialah jahil. Para ulama membahagikan jahil kepada dua, iaitu jahil nyata, al-basit. Al-jahlul basit, iaitu tidak mempunyai sebarang maklumat. Tak ada maklumat. Tak ada maklumat, maksudnya jahil lah. Ataupun yang kedua, jahil berganda. Orang panggil jahil murakkab. Jahil murakkab maksudnya apa? Mengetahui sesuatu tidak bertepatan dengan keadaan yang sebenar. Maksudnya maklumat yang dia ada tu salah. Kan? Bukan sekadar dia tak tahu yang benar, dia tahu tu yang salah pula. Maklumat yang dia ada tu salah. Itu dikatakan sebagai jahil murakkab. Jadi kita ni kalau kita nak sesuatu, biarlah kita berada di paling kurang kita hendaklah berada di dalam keadaan yang yakin. Berada di dalam keadaan yang yakin. Sekiranya kita tidak berada dalam keadaan yang yakin, nanti ada kaedahnya. Kita akan jelaskan selepas ni. Pengajaran yang keenam. Para ulama terdahulu atau salafus soleh bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang meragukan dan mengambil perkara yang meyakinkan. Antaranya Abdul Rahman Al-Umari. Abu Abdul Rahman Al-Umari berkata, jika seorang hamba bersikap warak, tentu dia akan meninggalkan perkara yang meragukan dan menuju kepada perkara yang tidak meragukan. Yang ni tahap orang tinggi lah. Dia meragukan dan tidak meragukan ni termasuk dalam perkara yang halal. Ada perkara yang halal tetapi bagi dia meragukan. Contohnya apa? Ada satu kisah di mana seorang orang soleh ini, ayahnya bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan sultan. Bila ayah dia meninggal, ada harta faraid. Dia tidak ambil harta faraid itu. Sebagai menjaga takwa dia takut ayah dia ada terambil hak-hak rakyat. Hak-hak rakyat apabila menguruskan harta-harta kerajaan. Ini ialah bila bekerja dengan kerajaan, sudah pastilah ada harta-harta dia yang orang kata apa, takut-takut ada harta ayah dia ni bercampur dengan hak-hak yang dizalimi, hak-hak rakyat dizalimi. Jadi dia tak ambil. Padahal kalau nak ikut kaedah asasnya ialah halal untuk diambil, tetapi untuk menjaga warak, untuk menjaga sifat warak dia tak ambil. Itu maksudnya beza yang kita nak sebut kat sini. Jadi kita kalau orang awam ni, kalau rasa gagah, bolehlah buat gitu. Kalau tak, cukup kita membezakan antara yang halal dengan yang halal dengan yang haram. Hasan bin Abi Sinan berkata, warak yang paling ringan adalah jika ada sesuatu yang meragukan, maka tinggalkanlah. Kata Hasan. Sama juga. Dia kata apa? Ada satu ayat tu, ataupun quote lah kita sebut. Tamamut taqwa, kesempurnaan takwa itu adalah tarku ba'dil halal, meninggalkan sebahagian yang halal, khaufan an yakuna haraman. Meninggalkan sebahagian yang halal kerana takut dia adalah sebahagian daripada yang haram. Gitu. Itu kaedah tadi tu. Kaedah yang orang anak yang tak ambil harta peninggalan ayah dia. Yang ketujuh, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, makna hadis ini kembali kepada berhenti ketika syubhah dan memeliharakannya. Makna hadis ini kembali kepada berhenti ketika syubhah dan memeliharakannya. Ini adalah
Ini kerana halal yang tulen ataupun yang sebenar-benarnya tidak terhasil bagi orang yang beriman, pada hatinya terdapat rasa keraguan. Ni nak sebut ni. Dia kalau orang yang beriman ni, jenis dia ni Allah kata apa, kalau hati dia rasa tak sedap tu, maksudnya ada sesuatu pada perkara tersebut. Jadi orang beriman ni orang yang betul-betul jaga hati dia, jaga ibadat dia, jaga anggota tubuh badan dia, tidak berbuat maksiat pada Allah SWT, kemudian bersifat warak lagi. Dia ada satu insting lah kita sebut. Kita ada satu insting. Kalau tak sedap ni, dia tak boleh ambil. Sebab apa? Sifat orang yang beriman yang betul-betul ni, khalis ni, mana yang sebenar-benar, yang tulen ni, kalau ada benda haram, hatinya tak sedap. Hatinya ada rasa tak tenang. Tak sedap hati lah kita biasa kan. Tak sedap hati. Sebab tu Nabi SAW sendiri bagi tips. Yang saya sebut tadi nak bagi tips. Nabi bagi tips. Iza aradta amran, sekiranya kamu nak buat sesuatu, fadha' yadaka ala sadrika, maka kamu letak tangan kamu pada dada kamu. Fa innal qalba yattarib lil haram. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Sesungguhnya hati ni, hati orang yang beriman ni, dia akan orang kata apa? Berdebar-debar. Tak senang sekiranya terlibat dengan perkara yang haram. Wa yaskunu lil halal, dan dia akan tenang sekiranya perkara itu adalah halal. Nampak? Nabi bagi stick. Akhirnya kita orang Melayu buat satu pepatah, tepuk dada, tanya selera. Tapi sebenarnya tepuk dada, tanya iman. Dia sebenarnya bila kita betul-betul menjaga hubungan kita dengan Allah, kita akan dapat insting tu, kita akan dapat perasaan tu. Sebenarnya kalau orang biasa-biasa pun ada juga. Contohnya orang yang terlibat dengan scammer lah kan. Orang yang terkena dengan scammer ni. Scammer kata macam-macam, dia rasa tak sedap hati dah. Tapi dia terbuat juga. Lalas kali, punya memang kena dengan scammer. Saya ada pengalaman, dulu 2016 saya ada share. Saya ada share berkaitan dengan satu scam ni. Cara scam dia ialah dia mengaku dia kontak melalui email, tak silap saya, melalui email mengatakan bahawa dia daripada bank sekian-sekian. Bank tu sebenarnya ada, tapi alamat email yang digunakan tu adalah alamat yang mengarut. Contohnya yang digunakan ni adalah Scotia Bank. Jadi dia Scotia Bank tu kalau search tu mungkin ada, tapi alamat email tu dia bukan Scotia Bank yang Scotia Bank yang asal tu gunalah. 2016 dah perkara ni. Kawan saya ceritalah, dia kontak, kata orang scammer ni kontak kepada kita, dia bagi tahu kita layak dapat 1,500. Dia kata 1,500, apa-apa jumlah lah dia nak bagi. Tapi nak dapat ni tak boleh nak masuk Malaysia kecuali bayar sedikit cukai. Jadi dia minta kita bayar cukai. Jadi ada yang tertipu, bayarlah 200. Lepas tu dia minta lagi 300, 500. 2016 saya share post tu di page saya. Nak ceritanya 2021 ni ada lagi yang kena. 2021 ni. Dan kebanyakan yang mengatakan kena tu sebenarnya dia kata tak sedap hati dah pasal benda ni. Yelah, orang nak bagi duit, orang nak bagi duit kat kita, tapi kita kena bawa keluar duit dulu. Nampak tak kena. Tetapi oleh kerana mungkin orang kata apa, bela sangat, akhirnya bagi juga, masuk juga duit. Sekali terbanglah duit tu kan. Jadi sebenarnya kalau kita tanya hati kita tak sedap tu, kita jangan buat dah. Kerana itu adalah tips daripada Nabi SAW sendiri. Tu cerita dia. Pengajaran yang ke-8. Pengajaran yang ke-8. Begitu juga meninggalkan keraguan menjadikan seseorang itu begitu utuh dan kuat keyakinannya. Justeru seorang itu akan boleh menapak kehadapan untuk mencapai kejayaan yang gemilang dalam hidup mereka. Inilah
natijah daripada meninggalkan keraguan. Memang kalau ada benda-benda yang ragu, tinggalkan. Kita sepenuhnya kehidupan kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan ilmu, penuh dengan orang kata firm, perkara-perkara yang firm, menyebabkan hidup kita ni sentiasa berada di dalam kebahagiaan. Berada di dalam kebahagiaan, bukan lagi berada di dalam tekanan, risau dan sebagainya. Macam contoh scam tadilah, sudah pastilah risau. Kita dah masukkan duit 200, macam manalah duit 200 kita tu kan. Tapi akhirnya itu memang telah orang kata apa, burn lah kita kata. Itu pengajaran ke-8 dan pengajaran yang terakhir. Kita terus pada bahagian aplikasi hadis dalam kehidupan. Ya. Saya baca dulu sikit kalau ada komen. Tak banyak komen malam ni. Terima kasih Ustaz Idrus Ahmad, komen terbaik. Ustaz Hafizul Husni, Masya Allah, Shah Alam, clear. Terima kasih Ustaz Hafizul. Ustaz Hafizul ni orang yang biasa jual pisau. Siapa yang nak berjinak-jinak dengan dunia sembelihan boleh beli pisau dengan dia. Macam-macam pisau ada. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Dalam hadis ini terdapat isyarat yang menuntut agar berkata yang benar lagi muktamad ketika manusia berhajat kepada jawapan terhadap sebarang persoalan dan fatwa di dalam sesuatu masalah. Tanda benarnya sesuatu ialah hati akan merasa tenang. Sementara tanda dusta pula ialah apabila timbulnya perasaan syak dan tidak tenang di dalam hati. Jadi dalam sebenarnya aplikasi hadis ni pun boleh juga diaplikasikan kalau seorang tu mengeluarkan fatwa, memberi hukum, ada benda yang kena, maknanya ada insting jugalah bila kita nak mengeluarkan suatu perkara. Kadang-kadang orang tanya, dia bukan nak tahu hukum, tapi dia nak ambil kenyataan bahawa contoh ada orang ada kepentingan lah, asal dia terlibat dengan perkara yang kita haram lah, dia cari juga soalan tu supaya boleh dijadikan hujah bahawa benda tu adalah halal. Dia pusing lah ke mana pun tanya soalan. Jadi orang yang mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa ni, dia kena ada rasa tu. Kalau rasa tenang, boleh keluarkan. Kalau tak, dia kena relax dulu, fikir jawapan yang sepatutnya, fikir jawapan yang akhirnya menyebabkan satu keyakinan dia dalam mengeluarkan hukum. Jadi orang pusing ke mana pun, dia dapat nyatakan kebenaran. Dalam melayari kehidupan ini, sikap mengambil yang yakin, meninggalkan yang syak dan ragu-ragu adalah penyelesaian kepada kemelut kehidupan. Memang kalau kita ambil yang yakin dan kita meninggalkan keraguan, banyak selesai masalah dalam kehidupan kita. Bayangkan orang yang ada penyakit was-was. Kita tengok orang yang berpenyakit was-was ni pun dah satu kesedihan lah. Nak angkat takbir, solat pun mengambil masa yang lama. Seksa hidup dia, kejap-kejap paksa ambil semayang, baru takbir ambil semayang pula dah. Baru ni baru nak takbir, takbir pula sekali lagi. Baru nak sudah takbir pula orang nak tahiyat akhir barulah boleh kan. Jadi benda ni orang kata satu kesusahan bagi diri dia. Sebab itulah kalau kita ni amalkan benda yang yakin, firm, dan insya-Allah benda tu akan menjadi orang kata natijah yang positif dalam hidup kita. Orang yang beriman tidak akan tenteram jiwanya melainkan pada perkara yang pasti halal. Ini kelebihan yang Allah SWT bagi kepada kita orang beriman. Adapun ahli maksiat, mereka tidak mengambil berat tentang perkara yang haram, apatah lagi perkara yang syubhat. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita supaya membina hukum serta urusan kehidupan kita atas keyakinan. Hadis ini juga menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan jawami'ul kalim dalam menjelaskan erti sebuah kehidupan yang bahagia. Wallahu a'lam. Jadi memanglah kalau kita tengok hadis ni, walaupun 7 perkataan sahaja, amat-amat memberi kehidupan, amat memberi makna dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan hadis ni memang orang kata memberi pengajaran yang
banyak kepada diri kita ni. Kalau kita amalkan, insya-Allah kita mendapat kebaikan yang sangat banyak, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang ada, terima kasih kepada yang mengikuti bersama saya pada malam ni. Walaupun hebahan last minute, tetapi ada juga yang mengikutinya. Terima kasih. Kepada siapa yang masih lagi bersama dengan saya, rakaman kuliah ini saya akan upload dalam channel YouTube saya. Boleh ikuti channel YouTube saya dan saya ringkaskan mana ucapan yang boleh di skipkan, saya skipkan supaya menjadi lebih, orang kata apa, lebih padat lah. Maknanya tidak perlu menghabiskan masa yang terlalu panjang untuk menghabiskan sesi kuliah tersebut. Jadi kalau berminat, boleh subscribe channel YouTube saya, Hafizullah Channel. Saya Hafizullah Channel dan keluar seperti di tepi sini, di tepi sebelah kiri saya, di sebelah kanan sahabat-sahabat, lambang ataupun logo channel saya. Jadi boleh pergi ke situlah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada lain kali. Sekiranya tidak ada soalan ataupun ada soalan selepas-lepas ni, boleh tinggalkan dalam ruang komen video live ni. Walaupun lepas live, boleh tinggalkan insya-Allah selepas ni, ya. Jadi setakat itu saja pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.